Terima kasih Yang di-Pertua. Saya nak mula pembahasan saya dengan menyatakan kita di Dewan ini kita sepakat negara kita adalah masyarakat berbilang kaum, beragama, budaya dan bahasa, dan kita menyanjungi dan kita mahu pastikan ciri-ciri ini wajib dipertahankan. Mari kita mula dengan premis yang sama. Jangan kita tuduh satu sama lain seolah-olah ada pihak yang cuba mengancam ketenteraman dan ciri-ciri pelbagai kaum negara kita. Soalan yang kita bahas hari ini ialah sama ada Akta Hasutan dan dengan pindaannya adalah kaedah yang paling baik untuk kita peliharakan masyarakat kita. Yang isu yang ditunjukkan seolah-olah Akta Hasutan adalah macam Panadol, boleh selesaikan semua masalah. Semua masalah berbilang kaum, semua masalah pembelahan kita boleh selesaikan dengan adanya Akta Hasutan ini. Tapi argumen saya adalah dia tidak. Sebaliknya, dengan adanya akta ini, dia mengancam masyarakat berbilang kaum ini. Apa yang kita tunjukkan bukan saja kerana Akta Hasutan ini atau pindaan ini akan melanggar dengan hak asasi manusia. Belum saya habis nanti, sedikit nanti, dengan prinsip demokrasi. Tapi dia mengancam masyarakat berbilang kaum dan juga bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Dan apa yang kita gagal dengar dari semua perbahasan ini ialah kerajaan tidak memberitahu apa keadaan yang menjadikan negara kita begitu mendesak sekali. Kita dah menghadapi satu krisis yang perlukan akta ini dipindah untuk selamatkan negara ini. Itu yang kita dengar sedikit. Ya, sila penambatangan. Terima kasih Tuan, terima kasih Batu. Saya ingin bertanya dengan Batu. Tadi Batu mengatakan akta ini ancaman kepada rakyat dan masyarakat. Boleh Batu tak tunjukkan ancaman saya, macam itu bukan lima. Itulah argumen saya akan ancaman betul. Itu ya, betul. Macam mana bentuk ancaman ya, kepada ini rakyat? dalam ucapan saya. Ini dalam ucapan saya. Okey, saya mahu teruskan. Ya, apa yang kerajaan belum beritahu kita ialah apa krisis yang dihadapi oleh negara kita yang perlukan undang-undang ini. Yang kita dengar pada tahun 2011, kemudian diulangi 2012 oleh Yang Amat Berhormat Wadi Pekan, yang menjanjikan kita untuk gantikan undang-undang ini, untuk masukkan undang-undang ini dengan kata the era of government know everything is over, dengan cita-cita membina negara kita sebagai the best democracy in the world. Saya ingin percaya apa yang disebut oleh Pekan itu bukan sekadar propaganda saja. Bukan saja propaganda, bukan satu penipuan yang sengaja untuk dapat undi. Kerana saya lihat Pekan telah melantik persiangan untuk mengadakan satu komiti untuk menggunakan NUCC yang banyak kali berunding dengan masyarakat sivil untuk menyediakan satu undang-undang Harmony Act. Dan persiangan datang ke sini kata Harmonies Act ini akan diganti untuk mengatasi masalah sedition dengan Akta Hasutan ini. Dan saya nak nampak itu adalah satu tindakan yang ikhlas. Dan tindakan ini disokong oleh MCA, oleh gerakan, oleh aku, oleh PBB dan MIC. Betul. Yang lain saya tidak tahu. PJ Selatan. Terima kasih Batu. Apa pandangan Batu yang buat Batu? Baru-baru ini sidang Inter-Parliamentary Union di Hanoi telah mengecam dan membidas Malaysia berkenaan human rights on parliamentarian, di mana tahap Malaysia ini dikategorikan sama dengan Zambia, dengan Maldives, dengan Mongolia, sampai tahap begitu, dan di mana IP mengecam dan akan menghantar rombongan ke Malaysia untuk menyiasat 8 ahli parlimen yang telah ditangkap
dan juga dihadap ke mahkamah. Betul sekali. Ya, sila keterangan. Terima kasih Datuk yang dipertua. Batu, adakah Batu bersetuju dengan saya dengan terwujudnya penghinaan Akta Hasutan ini telah pun membelakangkan hak demokrasi Malaysia jika dibandingkan dengan Thailand, dengan Indonesia, dengan Filipina, yang mana kalau kita melihat daripada perbandingan Indonesia tu, kalau Akta Hasutan itu dikuasakan Indonesia, maka akan berlaku tangkapan ratusan ribu pemimpin pelajar dan sebagainya. Apakah Batu terfikir dengan keadaan Malaysia ini menjadi pengerusi kepada negara Asia, persidangan Asia ini yang memungkinkan dan memalukan Malaysia ini sebagai negara yang tidak demokrasi, malah menyekat kebebasan rakyat? Apa pandangan Batu? Terima kasih. Itulah poin saya. Semasa yang Amat Berhormat Pekan menyatakan nak jadikan Malaysia best demokrasi, dia dialu-alukan di seluruh dunia sampai boleh main golf di Amerika. Dan apa yang berlaku sekarang ialah meletakkan Malaysia dalam satu image yang cukup negatif, dengan tangkapan, dengan pelbagai undang-undang yang retrogress, yang regress, yang menjadikan negara kita bukan lagi dianggap sebagai contoh demokrasi. Saya ingin teruskan ialah masalah dengan Akta Hasutan ini, sehingga sekarang tidak ada siapa-siapa yang menyentuh sensitif agama ini didakwa. Tidak pernah ada sesiapa yang menyentuh tentang perkauman didakwa. Yang didakwa setakat ini adalah ahli-ahli politik, kartunis, dan pekerja-pekerja media yang dianggap sebagai ancaman. Itulah sebab saya ingin kembali kepada seruan kepada menteri. Saya ingin dapatkan, senaraikan case by case. Apakah isu yang sangat mendesak sehingga kita perlukan undang-undang ini dipindah supaya boleh mengatasi? Sama ada satu kes kerana apa tu yang telah dibangkit oleh tuaran, ada penghinaan kepada orang Kristian di Sabah Sarawak, dan terangkan kepada Dewan ini undang-undang sekarang tidak boleh ambil tindakan terhadap contoh yang dibawa oleh tuaran tadi. Atau ada seorang padri yang sangat keras mau menggunakan istilah Allah sehingga negara kita akan terancam. Atau kerana ada seorang ketua NGO yang ugut untuk bakar kitab suci, dan oleh kerana undang-undang kita tak boleh ambil tindakan, kita perlukan tindakan ini. Atau kerana ada mantan Perdana Menteri yang mengungkit isu Atantuyah, mencabar undang-undang negara kita yang mengatakan Perdana Menteri kita tidak terlibat dalam kes ini. Adakah kes-kes ini yang ungkit sekarang perlukan undang-undang ini dipindah supaya kita boleh ambil tindakan terhadap kes-kes ini? Saya ingin dengar dari penjelasan dari menteri. Itu yang kita harapkan. Dan saya juga ingin tahu sama ada kenapa kalau dari segi elektronik ini, undang-undang MCMC yang menguasai social media dalam Akta Multimedia Act tahun 1998, Seksyen 211, 233, adakah mereka mencukupi untuk mengatasi isu-isu ini? Kalau tidak, terangkan kepada Dewan ini kenapa undang-undang yang sedia ada ini tidak boleh mengatasi masalah ini. Saya nak kembali kepada isu prinsip undang-undang, the principle of law. Law as an instrument to preserve society, kita setuju. Tetapi law cannot be a instrument just to penalize the society. Apa maksudnya? Kita tidak setuju dengan kebencian, tetapi tidak boleh atau tidak berkesan kalau undang-undang ini digunakan untuk menjenayakan kebencian. Kita tidak boleh criminalize hatred. Sebab itu mustahil. Kita tidak setuju dengan pelbagai ucapan yang mempunyai unsur-unsur yang kita tidak senang hati. Baik pun ada sebagai orang Semenanjung, saya
kurang senang kalau orang Sabah kata go back to your semenanjung, kita mau keluar dari Malaysia. Tetapi sebagai seorang demokrat, kita kena dengar. Kita tak boleh criminalize ucapan dia selagi dia tidak ambil tindakan kekerasan untuk keluarkan Malaysia, keluarkan Sabah Sarawak daripada Malaysia. Selagi dia berhenti dalam hujah, dalam ucapan, kita tidak boleh jenayahkan mereka. Apa yang undang-undang ini lakukan ialah kita criminalize the speech. We are not only criminalize the action. Apa banding bezanya? Action, tindakan yang mendatangkan kekerasan, yang menjadikan sesuatu mengancam keselamatan negara, kita boleh ambil tindakan. Tetapi kita tidak boleh ambil tindakan terhadap orang yang berucap. Itu balance dia. Batasan bagi undang-undang ialah kita tidak boleh menggunakan cara ini untuk menghukum seseorang. Itulah sebab maksud saya kena bertangan tak dari sini. Kalau kita ambil tindakan ini, ia akan mengancam masyarakat berbilang kaum ini. Di dalam masyarakat berbilang kaum ini, kita dengar pelbagai ucapan. Orang Kristian percaya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Orang Islam tolak Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini kalau diucap secara terbuka, sudah tentu ada setengah-setengah masyarakat tidak senang. Tetapi kita tidak boleh cuba menggunakan undang-undang untuk menyekat ucapan ini. Dan negara kita, Malaysia, memainkan peranan di negara-negara jiran. Kita juga sedar bahawa undang-undang yang represif tidak akan menyelesaikan masalah. Itulah sebab kita ambil bahagian dalam proses perdamaian di Filipina Selatan. Kita ambil bahagian dalam proses perdamaian di Selatan Thai dengan memberi nasihat kepada negara jiran kita dengan isu agama. Kita tak boleh gunakan penindasan. Kalau kita sendiri nasihat kepada negara-negara jiran bahawa penindasan ini tidak akan menyelesaikan masalah, takkanlah kita sendiri menyelesaikan masalah perkaum interagama atau interkaum kita dengan cara penindasan. Saya rasa ini yang penting. Dan saya rasa setakat ini polis tidak pernah ambil tindakan terhadap siapa-siapa yang ungkitkan isu agama atau isu kaum. Mungkin ada alasan yang wajar. Mungkin betul. Saya tidak setuju dengan apa yang disebut oleh Liberal tentang peniaga Cina. Saya juga tidak setuju dengan Ibrahim Ali yang menyatakan pelbagai perkara yang dianggap sebagai rasis. Tetapi saya juga tidak anggap sesiapa mereka patut didakwa di bawah akta hasutan. Setakat ini saya juga rasa polis telah bertindak tidak menggunakan akta hasutan terhadap ekstremis agama atau kaum. Mungkin ada alasan tertentu, menteri boleh jawab. Tapi setakat ini dalam pengalaman saya, polis ambil tindakan menggunakan akta hasutan adalah kerana dalam akta ini, kalau nak hentikan satu perhimpunan aman, inilah akta yang boleh tangkap orang tanpa waran. Inilah akta yang boleh datang tengah malam ke seseorang rumah untuk tahan 24 jam tanpa siasatan. Inilah yang digunakan dakwa kepada ahli-ahli politik, baik pun dalam kes saya Lahadatu dihebohkan seolah-olah saya menghina. Selepas setahun setengah perbicaraan, didapati saya tidak berhujah dalam isu Lahadatu ini, dan tetapi damage is done, political mileage is achieved. Ini yang saya rasa itulah adalah tujuan sebenarnya. Saya ingin learning dengan insiden yang banyak dibungkitkan dalam isu Mei 13. Seolah-olah Mei 13 ini adalah alasan kita perlukan akta ini. Biarlah kita anggap tragedi negara ini yang begitu serius ini hujah dengan
dengan fakta sejarah yang betul. Yang dikatakan tercetusnya rusuhan adalah perarakan oleh parti-parti yang menang dalam 1969. Ini bukan saja tuju kepada DAP yang berarak pada selepas kemenangan 1969, termasuk Parti Gerakan. Kalau itulah menjadi puncanya, semua pihak sana atau pihak sini harus bertanggungjawab. Tetapi faktanya ialah setelah Mei 13 berlaku, deklarasi Margera, tidak ada siapa-siapa ditangkap, ditahan di bawah akta hasutan. Selepas itu pun tak ada. Yang kita rasa kebijaksanaan kepimpinan Barisan Nasional waktu itu mengubahkan NEP, mengatasi masalah kaum dan agama ini melalui program-program sosial dan program-program ekonomi. Takkanlah kita tahu 20 tahun selepas NEP, 20 tahun selepas pelbagai engagement masyarakat ini, Barisan Nasional kembali beritahu kita tak beza dengan Mei 13. Perhubungan kaum kita tetap tegang. Ini maksudnya gagal Barisan Nasional memerintah negara ini. Kalau Barisan Nasional mengaku dia gagal, biarlah serah kepada orang lain. Yang lebih mencurigakan ialah tadi ada ahli-ahli yang dalam Dewan ini menyatakan sebenarnya Perdana Menteri ikhlas mau mansuhkan undang-undang ini, mau digantikan dengan Harmonia Act. Tetapi kita juga demokrasi juga boleh bagi tekanan. Saya dengar tadi, selain daripada APCO yang sokong secara kritikal, tidak ada komponen Barisan Nasional yang lain berdiri untuk menyokong akta ini. Saya harap itu benar. Dan saya juga ingin tanya, kalau betul itu berlaku, panjang ini. Inilah landing lah, last point. Kalau betul berlaku, maksudnya akta ini Perdana Menteri bukan nak gunakan untuk tutup kes skandal 1 MDB atau jet plane dia, atau kehidupan mewah dia, atau kenduri kahwinnya. Tidak. Maksudnya ada kumpulan di dalam UMNO yang beri tekanan supaya tangkapan ini berlaku kepada pembangkang. Ini bukan satu undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan masalah agama. Seperti yang kita telah sebut, undang-undang yang sedia ada cukup. Kita ada CPC, kita ada MCMC, kita ada banyak lagi undang-undang. Adakah ini konspirasi di kalangan orang UMNO untuk menjadikan Perdana Menteri kita mengingkari janji ini, dan adakah ini komplot untuk jatuhkan Perdana Menteri? Soalan sikit je, tak perlu Labuan, tak perlu. Soalan sikit je, Labuan, tak perlu. Ya, Bending. Saya nampak kalau undang-undang ini diluluskan, yang mendapat persepsi negatif ini bukan sebelah sini, adalah Perdana Menteri sendiri. Saya dah dengar banyak hujah-hujah di dalam parti yang memerintah sekarang nak jatuhkan Perdana Menteri. Saya tidak tahu sama ada ini adalah sebahagian daripada langkah untuk menegaskan pendirian ini. Sudah tentu kalau undang-undang ini diluluskan, di luar ini masyarakat akan bangkit untuk menyeru supaya Perdana Menteri letak jawatan. Kalau malam ini kita luluskan, inilah merupakan satu pengisytiharan bagi masyarakat di luar supaya Perdana Menteri tekan letak jawatan. Sekian, terima kasih.